Baca dapat dengar suara saya tak? Dengar. Okey, baik. Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan bengkel teknik menjawab kimia kertas 2 SPM 2021 bilangan 2. Dan tolong take note tentang ini. Minggu lepas saya ada menyemaklah beberapa jawapan pelajar. Pelajar tulis untuk sebab ini argentum kurang elektropositif daripada kuprum. Bukan itu salah. Tapi kalau ikut silibus KSSM dalam buku teks, untuk sebab kita adalah banding berdasarkan kepada nilai E0. Jadi tolong ikut silibus. Jawapan untuk sebab mesti guna nilai E0 argentum lebih positif daripada nilai E0 kuprum. Di mana kedudukan argentum ialah di bawah kuprum dalam siri keupayaan elektropiawai. Okay, kita teruskan soalan 6. Soalan 6 ini sebenarnya dia dalam KBSM. Dalam KSSM dia hanya sentuh sedikit sahaja iaitu tentang siri kereaktifan semasa pengekstrakan logam. Okay. Jadi ada sebahagian soalan dalam soalan struktur ke-6 ini ada kaitan lah. Okay, kita tengok soalan ni. Darjah 6 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk menentukan siri kereaktifan logam terhadap oksigen. Jadual 6.1 menunjukkan pemerhatian bagi logam berbeza yang bertindak balas dengan gas oksigen. P, Q dan R mewakili 3 logam yang tidak diketahui. Eksperimen 1 guna sebut logam P, pemerhatian menyala terang. Eksperimen 2 sebut logam Q, membara malap. Eksperimen 3 sebut logam A, membara terang. Eksperimen 4 guna zinc, menyala perlahan. Berdasarkan kepada pemerhatian iaitu keterangan nyalaan, pelajar boleh susun kereaktifannya mengikut tertib menaik. Cuba buat ini C dulu. Dari paling kurang reaktif kepada paling reaktif. So kita tengok membara mesti dia lebih, membara adalah kurang reaktif berbanding dengan menyala. Jadi yang paling kurang reaktif ialah Q. Q dulu diikuti dengan R. Lepas tu menyala perlahan zinc. Dan akhirnya paling reaktif antara keempat-empat ini ialah P. Okay. Q, R, zinc dan P. Ini jawapan untuk 6C. Nanti saya akan tanya pelajar. Saya nak tengok sama pelajar sudah buat dulu ke tidak ke, tunggu jawapan saja. Okey, nyatakan fungsi kalium manganat 7. Azira? Ya. Apakah fungsi kalium manganat 7? Membekal oksigen. Betul, membekalkan oksigen untuk pembakaran logam. Itu setengah lengkap.
Okey, kedua, tulis persamaan kimia bagi tindak balas itu. Seterusnya, Zhenxian. Ya, Persamaan bagi tindak balas keempat zinc dengan oksigen. Zn plus O2 sama dengan menghasilkan zinc oksida. Seimbang? 2 zinc Okey, betul. Baik. dengan 2 zinc oksida. Next. Seng Hong, nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi zinc. kosong kepada tambah 2. Betul. Kosong kepada positif 2. Logam Q menjadi hitam selepas tidak balas. Namakan logam Q. Wei Xiang, Kuprum. logam Q. Kuprum, kuprum. Okey. Betul. Boleh guna formula tak? Nama kan kena guna nama, tak boleh guna CO. Seterusnya kita tengok E, karbon berada di antara logam P dan zinc dalam siri kereaktifan logam. Logam manakah dapat diekstrakkan daripada oksida logamnya dengan menggunakan karbon apabila dipanaskan bersama? Eunice, Eunice sudah buat ke belum? Tak tahu ah? Tak jelas tadi? Ni siri kereaktifan logam. Dia kata. Jadi, logam manakah dapat diekstrak daripada oksida logamnya dengan menggunakan karbon? P dengan zinc mana satu? Okey. Semua logam yang berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam, dia boleh diekstrakkan dengan menggunakan karbon. Nampak? Zinc oksida, ferrum 2 oksida, stannum oksida, pambam 2 oksida. Keempat-empat oksida logam ini yang berada di bawah karbon, dia kurang reaktif daripada karbon. Dia diekstrak. Logam ini diekstrak daripada oksida logamnya atau bijinya dengan penurunan oleh karbon. Maksudnya, bagi satu contoh, zinc oksida, dia boleh bertindak balas dengan karbon. Untuk menghasilkan zinc dan karbon dioksida. So, ini merupakan tindak balas redox. So, Yunis, apa jawapan? Sudah tahu? Zinc. Ya, betul. Jawapannya lah zinc. Ataupun pelajar mana jawapan? Q dengan A boleh tak?
karbon kat sini kan, di antara P dengan zinc. Jadi, QR zinc semua boleh. Okay. So, jawapan ada 3 lah. Okay, faham? Okay, next. Ini memang ada dalam syllabus kamu. Iaitu dalam halida, penyesaran halogen daripada larutan halida. Raja 6.2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji penyesaran logam daripada larutan halidanya. Air klorin ditambah ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan Y. Dan pelarut organik 111 trichloroethana. Berdasarkan kepada Raja 6.2, namakan larutan Y. Okay, kalau dalam buku teks, kamu semua buka buku teks. Tengok buka surat 20. Okay, ni. Lapisan organik akan lebih tumpat. Ia berada di bawah. Okay, di sini pelajar kena tahu teorinya. Dalam buku ini tak ada, tapi dulu saya pernah send nota itu. Nota kena cari balik. Okay, ni ya. Warna halogen dalam larutan aqueous tidak dapat dibezakan, terutamanya bromin dan alkene. Kedua-dua berwarna terang. Dan kehadiran halogen ataupun halogen yang telah disesarkan itu dapat disahkan dengan menggunakan 111 trichloroethana. Iaitu kamu tengok lapisan trichloroethana ini sekiranya berwarna ungu, maksudnya iodin telah terbentuk. Okay. Kalau berwarna perang, bromin terbentuk. Sekiranya berwarna kuning, klorin. Lapisan trichloroethana adalah lebih tumpat dan berada di bawah. Lapisan aqueous kurang tumpat, berada di atas. Okay. Ini merupakan kaedah yang digunakanlah dalam membezakan apakah halogen yang terbentuk. Dalam tindak balas redoks penyesaran halogen daripada larutan halida.
Kita tengok balik soalan. Namakan larutan Y. Lapisan organik berwarna ungu. Sampai siapa jawab? Fang Chun Kit. Chun Kit. Kalium iodida. Bukan. Lapisan ungu dia. Oh, kalium iodida ni. Kalium iodida. Betul lah. Okay, baik. Kalium iodida, natrium iodida boleh ya. Rasa kita guna Ki je. Baik. Tulis persamaan ion bagi tindak balas itu. Xingyang. Xingyang. Cl2 tambah 2 I negatif menghasilkan 2 mol klorin tambah I2. Bagus. Next. Syahana. Nama lautan lain boleh menggantikan air klorin yang juga merupakan ejen pengoksidaan. Air bromin. Betul. Okay, next. Ini jawab dalam test pack ya. Tentukan formula empirik dan formula molekul bagi hidrokarbon W. Hidrokarbon W dia ada hidrogen sebanyak 14.29%. Dan 10.5 gram hidrokarbon W akan menempati 6 DM42 pada keadaan suhu bilik. Jadi untuk jawab A, dia dah bagi maklumat ni. So macam mana? Okay, nak tentukan formula empirik. Pelajar boleh snapshotkan jawapan you dalam grup sampai siapa jawab. Jamin? Jamin? Dah siap? Sudah. Send gambar soalan 6A dalam grup. Okey. Jawapan. Okay, kita tengok jawapan Jamin sama-sama Soalan dia kata hidrogen ada 14.29. Dalam hidrokarbon dia hanya ada karbon dan hidrogen. Jadi 100 gram tolak 14.29 sama dengan 85.71. Ini ialah karbon. Untuk ini karbon mesti letak di depan. Okay.
bila kamu tulis formula empirik. Kalau di jadual you tak tulis terbalik tak apalah. Okey, betul. Jisim bilangan mol 85/71 bagi 12. Jisim bagi jisim atom relatif 7.12425. Okey, nisbah mol teringkas adalah kedua-dua bilangan mol ini bahagi kepada bilangan mol yang paling kecil. Okay, so ini nisbah 2, ini 1. Formula empirik ya CH2, betul. Okay, formula molekul dia ada bagi dia ada bagi jisim formula relatif tak? Bagaimana belajar tahu jisim molar? Ha? Empat dua ini soalan ada bagi ke? Jamin? Saya guna yang untuk cari jisim, cari punya bilangan mol sama dengan cari isi padu punya bilangan mol sama dengan itu. Oh, maksudnya kena buat 7A3 dulu lah. Betul tak? Betul. Oh. Jadi soalan ini kurang komplit. Sebenarnya untuk 7A1 dia kena beritahu jisim molar berapa. Okay, jawapan Jamin ini sudah betul. Jadi kita bagi. So, sini tambah. Okay, maklumat tambahan lah. Jisim molar W ialah 42 gram per mol. Nyatakan nama siri homolog bagi W dan terangkan jawapan anda. Shooting. 要排啊？W siri homolog W alkina, formula umum CnH2n. Seterusnya, Jihan. Propina tambah 9/2 mol gas oksigen menghasilkan 3 mol air dan 3 mol karbon dioksida. Propina ke propina? Propina. Propina. So,
C3H6 plus 9/2O2 form 3CO plus 3 mole H2O. Okay. Baik. Jadual 7 menunjukkan beberapa maklumat mengenai 3 ahli bagi satu siri homolog. Itu, okay. You tengok jadual lah. Dia berbantukan kepada jadual 7, nyatakan 4 ciri bagi siri homolog. Chen En, Semua ahli mempunyai formula AM yang sama. buku teks ada tak? Ada, muka surat 71. Semua belajar buka muka surat 71. Next. Ciri kedua. Semua ahli mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Mempunyai sifat kimia yang sama. Dan ahli yang beturutan berbeza sebanyak 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Bagus. Semua dapat Etina boleh disediakan dengan etanol. Huraikan penyediaan etina di dalam lab. Huraian anda sertakan persamaan kimia bagi etina bas itu. Cadangkan satu ujian kimia untuk menguji gas etina yang hasil. Bagaimana nak menyediakan etina dari etanol? Hairi? Hairi? Jangan diam-diam macam ini. Pelajar yang tak libatkan dalam perbincangan ni, saya akan naik nama. Hairi? Ya, cikgu. Okey, cuba jawab. Dari 6 markah ini ada 1 markah persamaan kimia dan ujian kimia 1 markah. Langkah 4 markah. Okey, apakah nama proses ini dulu? Proses penukaran etanol kepada etina. Hairi tahu tak ini? Saya tanya you 1 soalan saja. Jangan diam-diam Fikri? Cikgu. Tahu tak nama proses etanol tukar kepada etina? Apa? Penambahan. Penambahan sampai sekarang kamu masih tak faham bab 2. Penambahan. Proses ini panggil apa? Iza. Ya, cikgu. Apakah nama proses ini? Eksperimen muka surat 93. 92, 93. 93 Apa proses itu? Nama.
Penhidratan. Salah. Cuba sekali, etanol tukar kepada etina. Ini proses apa? Pengoksidaan. Bukan. Tadi you salah sebut, ejaannya dah salah. Lama. Buka surah 93. B itu perkataan apa? Penhidratan etanol. Pendihidratan. Oh, You dah 2 kali sebut penhidratan, itu salah. Faham tak? Faham. Tolong fokus. Jadi pelajar perlu terangkan langkah-langkah atau prosedur pendihidratan etanol. Okay? Etanol dapat dihasilkan melalui pendihidratan etanol. Menggunakan ejen pendihidratan seperti serpihan porselin. Okay, langkah kedua. Poin kedua adalah masuk langkah. Poin pertama, nyatakan nama proses iaitu pendihidratan dan ejen pendihidratan itu serpihan porselin. Okay. Poin kedua, langkah pertama. Panaskan bul kaca WUL. Semua tolong jawab terus, bukan tunggu nanti baru buat. Panaskan bul kaca yang telah direndami dengan etanol. Okay. Untuk membentuk wap etanol. Wap etanol kemudiannya dialirkan melalui serpihan porselin yang telah dipanaskan dengan kuat. 4. Gas etina dihasilkan dikutip melalui penyesaran air. Dikutip dalam tabung uji. Tambahannya penting, mesti guna tabung uji. Okay. So, pelajar boleh, kalau belajar jawab ikut prosedur Ramusa 93 boleh ya. Okay. Tuangkan 2 siam padu etanol ke dalam tabung uji untuk membasahkan bul kaca. Letakkan serpihan porselin di bahagian tengah tabung didih. Panaskan serpihan porselin dengan kuat. Diikuti dengan memanaskan bul kaca dengan perlahan. Sehingga etanol meruap dan wapnya dilalukan melalui serpihan porselin yang telah dipanaskan. Kumpulkan gas yang dibebaskan dalam tabung uji. Tak tulis penyesaran air tak apa. Okay. Okay, next persamaan kimia. C2H5OH form CH2, C2H4 plus H2O. Ujian kimia ialah, ujian kimia kena ada prosedur dan juga pemerhatian. Alirkan gas yang terhasil ke dalam, alirkan gas yang terhasil ataupun tambahkan beberapa titis larutan kalium manganat 7 beresid ke dalam tabung uji yang berisi gas etina dan goncangkan. Kemudian warna ungu larutan kalium manganat 7 beresid dinyawarnakan. Bagi satu markah, dia hanya bagi markah kepada pemerhatian sahaja.
Biasanya kalau ujian kimia pelajar kena ikut prosedur, itulah jawapan yang lebih baik. Okay. So sini tambah. Tambahkan beberapa titis lautan kalium manganat 7 berasid ke dalam tabung uji berisi gas etina. Ini prosedur. Tulis prosedur dulu baru diikuti dengan pemerhatian. Pemerhatian ini pun ada salah. Okay. Mesti kata warna asal dan warna yang akhir. Menyawarnakan lautan ungu. Lautan kalium manganat 7 berasid. Baru macam ni betul. Okay. Manganat tak ada I ya, dalam bahasa Melayu. Okay, sudah take note. Seterusnya, soalan 8. Soalan 8. Raja 81 menunjukkan 2 contoh makanan kegemaran remaja. Burger dan juga aiskrim. Natrium nitrit adalah satu contoh bahan tambah makanan yang ditambahkan ke dalam daging burger. Nyatakan jenis bahan tambah makanan bagi natrium nitrit dan fungsinya. Apakah kesan sampingan natrium nitrit ke atas kesihatan? Okay. Setiap satu ini satu markah. Nyatakan jenis tambah makanan, bahan tambah makanan bagi natrium nitrit, fungsi dan kesan sampingannya. Zixuan. Ada. Jawab soalan 8A1. Natrium nitrit ialah pengawet. Okay, betul. Pengawet menghalang atau melambatkan pertumbuhan bakteria atau kulat supaya makanan dapat disimpan lebih lama. Betul. Kesan sampingan? Natrium nitrit yang berlebihan akan menyebabkan penyakit kanser. Okay, jawapan betul. Macam ini dapatlah ditemakan. Okay, next. Daripada senarai di atas, tentang kandungan aiskrim atau ethylbutanol, susu sejat, gula, sunset yellow dan lecithin. Daripada senarai ini, pilih satu contoh bahan tambah makanan tidak yang bertindak sebagai penstabil. Apakah yang akan berlaku jika bahan tersebut tidak ditambah ke dalam aiskrim? Paul Penny? Ya. Satu yang penstabil. Lecithin. Betul. Kalau lecithin tak ditambahkan ke dalam aiskrim, apa jadi? Aiskrim akan terpisah kepada 2 lapisan. Okay, betul. Aiskrim akan terpisah kepada 2 lapisan, iaitu lapisan air dan lapisan minyak. Okay. Next. Lim Ziyang. Lim Ziyang kan nanti kena jawab ni ya. 2 orang pelajar telah berjumpa doktor dengan simptom penyakit seperti dalam jadual 8. Ailing simptomnya
Sukar untuk tidur, dia gelisah. Zakuan, batuk teruk berpanjangan yang berkahak dan berdarah. Nyatakan jenis dan contoh ubat yang perlu diambil oleh Aileen dan Zakuan bagi merawat penyakit mereka. Zakuan dinasihatkan supaya menghabiskan ubat tersebut seperti yang telah dipreskripsikan oleh doktor. Jelaskan mengapa. Ziyang ada tak? Ziyang? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Okey. Aileen kena ambil contoh ubat apa? Tranquilizer. Tranquilizer. Tranquilizer, sorry. Okay. Itu ubat psikotik kan? Yes. Antidepressant. Zakuan lah? Zakuan ubat penisilin. Penisilin. Yes. Penicillin ah? Okey. Betul. Tadi Ziyang hanya bagi contoh ubat saja dan anda kena bagi jenis dulu baru contoh ubat. Okay? Jenis dulu, okay. Aileen punya jenis ubat ialah apa? Antidepressant. Itu ialah contoh. Itu ya contoh. Oh, bukan. Oh, okay. Ya, jenisnya ialah ubat psikotik. Yes, correct. Yes. Okay. After that baru bagi contoh iaitu tranquilizer. Okay, faham? Okay, faham. Lepas itu Zakuan punya contoh ubat penicillin. Jadi apa jenis ubat tu? Antimicrobe. Kena antimicrobe terlalu luas, you kena kecilkan lagi skopnya. Yang tu antiseptik. Ya sih. Antiseptik untuk sapu di kulit luar saja. Penicillin itu ialah jenis antimicrobe apa? Antibiotik. Betul, antibiotik. Okay. Baik. Okay, kamu nak teruskan jawab mengapa antibiotik kena dihabiskan tak? Mesti supaya memastikan semua bakteria telah dibunuh. Betul? Kalau tidak, apa yang akan berlaku? Kena ambil ubat antibiotik lagi dengan dos yang tinggi. Yes. Yes. Okay. Supaya dos, kalau tidak, okay, bakteria akan imun terhadap ubat dan dos ubat yang lebih tinggi diperlukan untuk melawan penyakit tersebut. Okay, bagus, Ziyang. Okay, thank you. Sebenarnya soalan percubaan ini sudah cikgu share dalam, ada guru lah sudah share di internet. Mungkin kat Bumi Gemilang ataupun kat portal lain. Soalan dengan skema pun ada. Okay. So, pelajar kalau kamu nak search, kamu boleh search. Okay. Jawapan untuk rujuk. Jangan asyik salin sahaja untuk hantar. Bila soalan tanya lagi, tak tahu jawab pula. Jadi pelajar mesti faham. Bukan salin jawapan sahaja. Okay, Aileen jenis ubatnya ialah antipsikotik. Kita ikut buku teks. Ikut silibus KSSM.
Sebab ini KBSM-nya ada lain sikit. Contoh tranquilizer. Atau clozapine, haloperidol, chlorpromazine pun boleh. Antidepressant, barbiturat, tranquilizer. Di dalam buku teks hanya satu je ubat psikotik. Okey. Dan untuk ubat antimikrob ada 3 jenis ubat antimikrob, iaitu antibiotik, antiseptik dan disinfektan. Pelajar kena nyatakan jenis ubat antimikrob itu. Okay. Itu antibiotik dan contoh penicillin atau streptomycin. Dan ini dapatlah 4 markah. Kemudian markah ke-5 dan ke-6 adalah kesan sampingan antibiotik. Dan cara penggunaan. Okay. Mengapa antibiotik yang dipreskripsikan oleh doktor perlu dihabiskan? Kerana untuk memastikan semua bakteria dibunuh supaya penyakit tidak menyerang semula. Okay. Supaya bakteria tidak imun terhadap ubat atau sekiranya antibiotik tidak dihabiskan, dos yang lebih tinggi diperlukan apabila penyakit yang sama menyerang semula. Mana-mana satulah untuk poin ke-6. Okay, next. Tindakan pencucian sabun di dalam air. Kita tengok soalannya. Kotoran tergil adalah terdiri daripada bahan berminyak atau bergris. Sekiranya hanya menggunakan air, bukan semua kotoran berminyak dapat disingkirkan. Oleh itu, sabun diperlukan untuk menyingkirkan kotoran itu. Rajah 82 menunjukkan sebahagian tindakan pencucian oleh zarah sabun ke atas kotoran bergris pada kain. Okey. Dalam struktur zarah sabun ada kepala yang hidrofilik dan ekor yang hidrofobik. Ini bentuknya. Bahagian hidrofobik adalah larut dalam gris. Bahagian hidrofilik larut dalam air. Sila terangkan bagaimana tindakan sabun boleh menghilangkan kotoran bergris. Next. Rachel. Rachel? Ya. Boleh cuba? Apabila sabun ditambahkan ke dalam air, sabun mengurangkan ketegangan permukaan air. Fenomena ini menambahkan kebolehan air untuk membasahi kain. Bahagian hidrofobik bagi anion sabun larut dalam gris. Bahagian hidrofilik larut dalam air. Ada lagi? Itu sahaja. Ya. Okay. Mula-mula you kata sabun merendahkan ketegangan permukaan air kan? Betul? Ya. Lepas tu kamu ada kata tujuan tak? Apa maksud sabun merendahkan ketegangan permukaan air? Okey, kamu kata-kata ini menambahkan kebolehan air untuk membasahi permukaan kain. Itu ada satu markah. Okey. So, sebab 6 markah. Tadi
Rachel dah ada point ini. Dan yang lain pun kena ada sebab 9 markah. Okay, first, katakan ion sabun. Atau anion sabun. Nak spesifik ya. Terdiri daripada bahagian hidrofobik dan bahagian hidrofilik. Bahagian hidrofobik larut dalam minyak, bahagian hidrofilik larut dalam air. Sabun merendahkan atau mengurangkan ketegangan permukaan air. Ini menambahkan kebolehan air untuk membasahi permukaan kain. Kalau tengok buku teks buka soal 173. Lepas itu, langkah keempat Langkah keenam, sabun mengemulsikan atau memecahkan minyak kepada titisan kecil. Dalam buku teks muka surat 174, gambar yang keenam itu, uraian gambar keenam. Boleh membantu mengapungkan titisan perminyak atau kotoran berminyak semasa menggosok kain. Molekul sabun bersama kotoran ditarik keluar. Molekul air menarik bahagian hidrofilik. Pelajar tolong tanda kalau surah bagi kena tanda kena pen merah, salah buat pembetulan terus. Fungsi pun kena katakan dalam buku teks ada. Jadi perlu ada sebab satu markah. Semasa menggosok bermaksud semasa membilas dengan air, semasa kocakan. Molekul sabun bersama kotoran ditarik keluar, menyebabkan kotoran tertanggal. Mesti nyatakan menyebabkan kotoran tertanggal. Kalau tak tulis salah. Ini wajib. Okay, next. Masa dah habis. Kita hanya sempat bincang soalan bahagian B ya. Bahagian C ada lagi 2. Kita sambung esok. Saya nak ambil kehadiran. Avinesh? Ya, teacher. Kenapa you lambat join ya? Sampai saya post nama you kat grup baru ayah you bagi tahu untuk join ya. Teacher, cikgu, saya handphone problem cikgu tadi. You handphone problem ke you takut jawab soalan ni? Sebab secara kebetulan you dengan Pavitran sahaja tahu handphone rosak. So apa yang you cakap? Saya tak percaya kerana saya sudah panggil you upload tugasan dalam Google Classroom pun kamu sudah ke belum? Sudah siap, malam ni akan hantar. Sudah siap malam ini hantar. Lagi satu PDF saja belum siap. Oh, saya belum sempat sebab saya kerja budak kelas lain. Kamu sudah upload ke belum ke nak sekaligus upload? Sekaligus saya upload. Okey. Dah siap hari ini kena bagi tahu Okey, cikgu. Jangan curi tulang, okey? Okey. Kena lengkap. Lagi Chong Zhenian. Halo, 老师。Zhenian, tugasan kamu saya kata di submit yang lengkap ya udah buat tak? 我做了，可是还没有做完，我一次够交。
一次过交啊，不要等到开学上来还是没有啊哈。 OK OK。瑞恩，瑞恩，瑞恩pun kena resubmit ah. Saya sudah komen dalam Google Classroom. Okay? Pelajar, kamu buka mata besar-besar tengok tugasan apa yang kena upload itu saya dah nyata dengan jelas. Jangan kamu buat tak tahu ah. Surenta, Surenta, Fikri, Fikri, buka mic cakap, you jangan sorok. Saya nanti call mak kamu sebab hari ini saya free. You Ya, cikgu. tak hantar. Tak hantar. Halo. Cikgu. Saya cakap lah. Bila you nak hantar? Petang. Petang, you sudah siap ke belum? Dah, cuma tak hantar lagi. Separuh. You kena hantar, you jangan cakap. You cakap orang tak. Orang nak tengok. Okay? Hairi? Ya, cikgu. Hairi? Sudah upload yang mana satu? Dah siap semua ke belum? Dah Belum, siap cikgu. upload ke belum? Bila nak start? Saya dah start buat, cikgu. Tapi ada yang belum siap lagi. Lepas buat satu, terus upload satu. Faham tak? Selagi you tak mula, kamu akan kata, okay, tak tahulah, malaslah, macam-macam alasan. Tolong Okey, cikgu. Okay. Lagi ada 2 orang tak pernah upload ni. Apa? Chen En? Chen En sudah upload yang mana satu? Chưa tin Sudah upload mana satu? Hello? Hari ini kena upload dah tolong respon. Recruiting? Recruiting? 交了吗？还有一点，等下就讲很巧。交了就跟我讲我就上去 check. 好。Nama yang saya panggil hari ini lepas hantar kena beritahu saya. Surenta. Surenta. Ya, cikgu. Sampai bila you nak hantar? Hari ini siap Okey. Hantar dulu minggu ini. Lepas tu baru hantar minggu lepas. Faham? Semua yang saya panggil nama ini, minggu ini punya, minggu lepas punya kena siap dulu. Okay? Jun Xiong. Jun Xiong. Buka mic. Buka mic cakap lah, Jun Xiong. Tak payah sorok-sorok. Jun Xiong, you tolong hantar yang minggu lepas punya dulu.
Hari ini hantar, minggu lepas punya. Lepas itu beritahu saya kalau sudah buat. Okay. Sebelum 11.59 PM sebelum midnight hari ini you kena beritahu, kena siapkan. Jangan tunggu lagi ya. Sekarang kita sudah masuk teknik menjawab. Hari syllabus pun sudah habis. Saya bagi tahu pelajar tak buat tugasan itu. Percubaan. Kalau you fail, inilah sebabnya lah. Okay? Jangan you ambil ringan sahaja. Saya sudah nasihat you. Okay? So, tugasan ialah saya bagi kamu 8 dan 9 dan satu set lagi. Okay? Nanti saya send dalam grup. Pelajar boleh start buat kalau sudah siap yang Penang. Ya. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Okay.